Okey, ini ada satu soalan yang sangat menarik daripada Abang Pulut Kuning Engineer. Dia tanya, kenapa pada tahun 2014 tu berlaku kejatuhan nilai dalam ringgit? Akan tetapi, lebih menarik lagi, dia juga tanya, apa berlaku pada kadar faedah Federal Reserve pada masa tu? Okey, jom saya jawab soalan ni. Guys, normally kalau kita tengok kan, apabila berlaku perubahan dalam dasar monetary US ni, contohnya macam dia ubah dia punya kadar faedah melalui Federal Reserve, kita akan nampak kesan dia terhadap ringgit. Akan tetapi, kita tengok pula pada tahun 2014 tu, apa berlaku pada Federal Reserve punya kadar faedah. Ini adalah carta kadar faedah Federal Reserve dari sekitar tahun 2014 sehingga tahun 2023. Kalau korang tengok tahun 2014 sekitar tu, korang tengok tidak banyak perubahan yang berlaku dalam Federal Reserve punya kadar faedah. Dan kalau korang nak tahu, berlaku kejatuhan nilai ringgit berbanding USD pada tahun tu. Okey, sebelum tu jom kita tengok pergerakan ringgit ni sejak daripada zaman krisis ekonomi 1997-98 sehingga sekarang ni tahun 2023. Kalau korang tengok carta dekat atas ni, korang boleh perhatikan bahawa sebenarnya ringgit telah pecah 3 kali exchange rate band. Exchange rate band ni dia satu term yang kita panggil apabila ringgit tu dia bergerak, dia terkeluar daripada landasan dia. Band ni kita panggil dia sebab dia ada upper band dan juga lower band. Jadi dia bergerak sekitar dia punya band tu. Tapi kalau dia terkeluar daripada landasan tu, kita dah panggil dia sebagai terkeluar daripada dia punya band lah. Yang pertama sekali korang tengok pada tahun 1997-98 semasa krisis ekonomi yang mana ringgit kita telah jatuh dengan agak teruk sekali sebelum kita ikat pada paras 3.8. Yang kedua, kita break the band ni adalah pada tahun 2014 yang Abang Pulut Kuning Engineer cakap tu. Akan tetapi sebenarnya dia bukan saja pada tahun 2014. Dia daripada tahun 2014, trend dia berlarutan sehingga tahun 2016. Ini pada masa kita break band tu kali kedua. Kali ketiga adalah apabila kita berhadapan dengan COVID. Korang tengok, dia pergi daripada lebih kurang 4 ni pergi kepada 4.5, 4.6. Jadi dalam tempoh tu, kita telah mengalami 3 kali pergerakan di dalam kadar exchange rate yang menyebabkan kita terkeluar daripada kita punya exchange rate band. Okey, sekarang saya nak fokus kepada tahun 2014 ni. Apa sebenarnya yang berlaku pada tahun 2014 yang menyebabkan kita punya kadar tukaran menjadi jatuh dengan agak teruk pada masa tu? Yang pertama adalah disebabkan kejatuhan harga minyak dunia pada bermula sekitar tahun 2014. Guys, korang tengok ni, dia drop Apabila harga minyak dunia drop, kita sebagai antara negara pengeluar minyak pun affected. Itu menyebabkan kita punya nilai ringgit tu jatuh. Okey, faktor yang kedua pula. Kalau korang masih ingat, pada tahun 2015, ada satu peristiwa berlaku. Pada tahun itulah sebenarnya kes 1MDB meletup. Ingatlah, pada tahun itulah terkeluarnya satu berita di mana 1MDB telah miss payment yang bernilai sebanyak lebih daripada 500 juta US. Ini menyebabkan satu krisis keyakinan daripada pelabur yang menyebabkan mereka secara tidak langsung mengeluarkan diorang punya modal daripada Malaysia lah. Lagi satu, yang ketiga pula. Kalau korang ingat masa tu, pada tahun 2015, kita punya bank negara foreign reserve jatuh teruk Bila data tu terkeluar je, dia release saja data tu, jadi traders mata wang ni dia akan sell ringgit tau. Sebab trader mata wang apabila dia nampak bank negara punya result ni jatuh, dia akan speculate untuk menjangkakan bahawa mata wang tu akan terus jatuh. Ini kita panggil short positions lah dalam forex. Kalau jangkaan tu betul, maka forex trader ni dia akan dapat buat untung lah. Currency trader yang kita maksudkan ni dia adalah investor yang besar-besar lah. Contohnya macam hedge funds yang mana dia boleh leverage dia punya capital berkali-kali ganda. Akan tetapi korang mesti tertanya satu soalan cepu mas ni. Bang, sekarang kan harga minyak dunia tengah naik. Bukankah sepatutnya ringgit naik juga? Korang nak tahu tak jawapan kenapa walaupun harga minyak dunia naik, akan tetapi ringgit tidak menunjukkan sebarang tanda-tanda untuk mengukuh? Korang nak tahu jawapannya? Komen nak ramai-ramai dekat bawah, saya akan bagi tahu korang.